Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Profesor Madam Dr. Osman selaku pensyarah bagi subjek pengurusan pembangunan. Kumpulan kami tutorial 2 kumpulan 6 akan membentangkan tajuk kajian penilaian outcome dan impak rancangan makanan tambahan R&D di Sekolah Kebangsaan Seri Lindungan Raja Sereh Kedah. Sebelumnya adalah pengenalan program rancangan makanan tambahan R&D ini bermula pada tahun 1976 sebagai sebahagian daripada rancangan amalan makanan dan pemakanan AMP atas pengelolaan Jabatan Perdana Menteri. Rancangan makanan tambahan R&D ini dilaksanakan di sekolah-sekolah rendah di seluruh Malaysia yang merupakan salah satu strategi pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dalam membantu meningkatkan taraf pemakanan dan kesihatan pelajar. Rancangan ini buat sementara waktunya adalah untuk memperbaiki taraf pemakanan dan kesihatan mereka sebagai satu usaha yang selaras dengan dasar pembangunan negara. Menurut Aziz Ibrahim 1997 dalam Buletin Institut Penyelidikan Perubatan IMR. Seterusnya, murid-murid yang dipilih untuk menyertai program ini adalah murid-murid yang telah dikenal pasti berkelayakan seperti berstatus warga negara Malaysia dan berasal daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Di sini merupakan permasalahan kajian kami. Yang pertamanya, murid sekolah tidak lagi berminat untuk mengambil rancangan makanan tambahan tersebut. Seterusnya, makanan yang disediakan juga tidak menempati seranan Kementerian Pelajaran. Dan yang ketiga, peningkatan prestasi pelajar juga tidak bergantung kepada pemakanan R&D ini. Objektif kajian kami ialah mengenal pasti tujuan pemberian rancangan makanan tambahan R&D kepada pelajar di sekolah. Kedua, mengkaji cara pemilihan pelajar yang menerima bantuan rancangan makanan tambahan R&D. Serta yang ketiga, menganalisis outcome dan impak rancangan makanan tambahan R&D kepada pelajar, ibu bapa dan guru. Ini merupakan metodologi kajian kami yang kami menggunakan 3 kaedah. Yang pertamanya ialah persempelan seramai 60 orang responden telah dipilih untuk menjawab soalan-soal sensitif. Keduanya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kami terbahagi kepada 2 iaitu data primer dan juga data sekunder. Melalui sumber primer, kami menjalankan kaedah pengumpulan dan pemberian korang soal sensitif. Kaedah pengumpulan kami mengumpul pegawai pendidikan daerah PPD iaitu Encik Sobri selaku pegawai yang menguruskan rancangan makanan tambahan R&D. Yang keduanya kami mengumpul Puan Fauziah merangkap penolakanan hal ehwal murid Sekolah Kebangsaan Seri Lindungan Raja. Kaedah yang sumber kedua tu kami menggunakan kaedah daripada laman web mencari maklumat yang berkaitan dengan rancangan makanan tambahan R&D. Seterusnya adalah teknik penganalisis data. Kami menggunakan software SPSS dan data yang digunakan dipersembahkan dengan menggunakan jadual dan juga graf. Seterusnya saya akan persilakan saudari Nabila untuk meneruskan pembentangan. Seterusnya, saya akan membentangkan latar belakang kajian kami yang rancangan makanan tambahan. Okey, berdasarkan laporan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia 2005, program rancangan makanan tambahan di sekolah merupakan satu usaha untuk mempertingkatkan tahap pencapaian pendidikan negara yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia semenjak 30 tahun yang lalu. Keutamaan program R&D ini disasarkan pada murid sekolah rendah yang berasal daripada golongan berpendapatan rendah di bawah RM400 sebulan. Rancangan makanan tambahan ini juga turut diberikan kepada murid yang mengalami malnutrisi dengan pengesahan daripada pegawai perubatan. Seterusnya, rancangan makanan tambahan juga turut diberikan pada murid yang tinggal jauh daripada kawasan sekolah. Program R&D ini juga bukanlah bermaksud untuk menggantikan
oleh murid sekolah rendah. Okey, seterusnya ialah skop kajian. Kajian kami dijalankan di daerah Sedim, Kedah, iaitu di Sekolah Kebahasaan Seri Lindungan Raja. Okey, pemilihan sekolah ini sebagai tempat kajian yang telah dibantu oleh Encik Syokri, iaitu Pegawai Pelajaran Daerah Kulim, PPD Kulim. Okey, kami mengambil sampel kajian sebanyak 60 orang responden, iaitu terdiri daripada 30 orang guru sekolah Seri Lindungan Raja dan 30 orang ibu bapa ibu bapa yang anak mereka menerima rancangan makanan tambahan tersebut. Seterusnya adalah dapatan kajian mengenai kajian penilaian akam dan impak rancangan makanan tambahan di Sekolah Kebangsaan Seri Lindungan Raja Sedim, Kedah. Dapatan kajian kami ini terdiri pada dua bahagian, iaitu bahagian responden pihak guru dan bahagian daripada responden pihak ibu bapa. Melalui soalan-soalan sendiri ini, kami telah membuat analisis mengenai data yang telah kami perolehi bagi mengukuhkan lagi kajian penilaian akam dan impak ini berkaitan rancangan makanan tambahan. Okey, ini adalah contoh gambar yang telah kami ambil semasa waktu rehat, dan juga ini adalah papan informasi rancangan makanan tambahan yang guru yang bertugas atau mengira kehadiran pelajar yang hadir pada hari itu untuk mengambil makanan rancangan makanan tambahan. Seterusnya, sebelum saya masuk kepada analisis yang lebih mendalam, saya akan menerangkan tujuan pemberian rancangan makanan tambahan kepada murid sekolah rendah. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, tujuan rancangan makanan tambahan biasanya adalah untuk meningkatkan taraf pemakanan murid yang terlibat supaya golongan ini memberikan tumpuan semasa proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Okey, seperti yang kita tahu, makanan yang berkhasiat karbohidrat pagi adalah penting untuk bagi murid-murid ini fokus dalam pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Okey, seterusnya adalah program R&D ini diharap bagi memastikan pertumbuhan fizikal, kesihatan mental dan kesihatan umum murid sekolah bertambah baik. Selain itu, membantu murid mendapat makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang ini penting bagi perkembangan otak dan kebersihan kanak-kanak pada usia mereka saat ini. Okey, seterusnya R&D yang mampu memenuhi matlamat dalam memastikan semua sekolah dan murid-murid mempunyai peluang dan keupayaan untuk mencapai kecemerlangan akademik dan aktiviti kurikulum. Seterusnya adalah memberi makanan tambahan kepada murid-murid sekolah rendah, terutama dari murid-murid yang berasal daripada luar bandar dan juga golongan berpendapatan rendah secara imbuhan buat sementara waktu untuk memperbaiki keadaan kesihatan sebagai satu usaha yang selaras dengan dasar pembangunan negara. R&D ini dilaksanakan untuk menyelenggara pendidikan kesihatan dan pemakanan secara langsung dan tidak langsung supaya murid-murid sedar tentang kepentingan makanan yang seimbang. Usaha rancangan makanan tambahan ini ke arah mendidik pada peringkat awal berkenaan dengan pemakanan yang sihat supaya murid dapat memilih makanan dari segi kualiti yang betul, mengikut piramid makanan dan juga mampu mencegah penyakit yang berbahaya seperti kencing manis, darah tinggi dan obesiti. Seterusnya, kita akan ke dapatan yang kedua, iaitu cara pemilihan pelajar yang menerima bantuan rancangan makanan tambahan di sekolah. Okey, menurut Encik Syokri Rejak, PPD Kulim Kedah, kaedah pemilihan murid yang menerima rancangan makanan tambahan ialah melalui proses pemilihan berdasarkan borang permohonan rancangan makanan tambahan yang diisi sendiri oleh ibu bapa atau penjaga pelajar tersebut. Okey, pelajar yang layak dipilih rancangan makanan tambahan ini dipilih melalui perbincangan yang dibuat oleh Jawatan
tambahan yang terdiri daripada nolongkanan hal ehwal murid iaitu PKM, wakil persatuan ibu bapa dan guru PIDG dan 3 orang guru rancangan makanan tambahan. Okey, kriteria pemilihan murid rancangan makanan tambahan ini berdasarkan murid yang menunjukkan tanda-tanda salah pemakanan, murid yang berstatus warga negara Malaysia dan daripada keluarga yang berpendapatan di bawah paras RM400 sebulan, dan murid yang berasal daripada saiz keluarga yang besar namun berpendapatan rendah. Okey, menurut surat Keliling Keuangan 2010 terdapat beberapa kriteria pemilihan murid yang menerima rancangan makanan tambahan ini, iaitu di sekolah rendah. Murid tersebut ialah warga negara Malaysia yang bermula daripada darjah 1 sehingga darjah 6 yang bersekolah di sekolah kerajaan. Ketua isi rumah yang terdaftar dengan Bank Kemiskinan Nasional dan disahkan sebagai miskin atau miskin tegar sahaja. Okey, seterusnya kandungan bahagian ini merupakan bahagian dapatan kajian. Bahagian dapatan ini berfokuskan kepada borang soal selidik oleh guru. Okey, seperti sedia maklum, borang soal selidik kami ini terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian responden daripada guru di Sekolah Kebahasaan Seri Lindungan Raja dan responden daripada ibu bapa itu sendiri. Okey, di sini kami sertakan beberapa jenis soalan yang akan dibincangkan. Okey, antaranya ialah peningkatan prestasi akademik dan kurikulum murid sekolah yang menerima RMT. Okey, berdasarkan soalan selidik yang diberikan kepada guru di Sekolah Kebahasaan Seri Lindungan Raja mengenai pemberian RMT dapat meningkatkan prestasi akademik dan kurikulum murid. Okey, kita dapat lihat dalam raja ini hasil analisis menunjukkan sebanyak 12 orang responden guru iaitu 40% memilih skala setuju terhadap pernyataan tersebut. Terdapat juga 8 orang responden iaitu 26% memilih skala sangat setuju. Hal ini kita dapat lihat majoriti guru di Sekolah Kebahasaan Seri Lindungan Raja tersebut bersetuju bahawa rancangan makanan tambahan dapat meningkatkan fokus belajar di dalam kelas dan dapat meningkatkan prestasi akademik dan kurikulum murid yang semakin baik dan meningkat. Namun terdapat sebilangan guru di Sekolah Kebahasaan Seri Lindungan Raja tersebut tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut, iaitu dapat meningkatkan prestasi akademik dan kurikulum murid di sekolah rendah tersebut kerana rancangan makanan tambahan merupakan keperluan harian yang diperlukan oleh murid sahaja, dan prestasi akademik pelajar tidak dapat diukur dan ditentukan berdasarkan pemberian rancangan makanan tambahan sahaja, tetapi sebaliknya prestasi akademik ataupun kurikulum pelajar haruslah diukur berdasarkan pembelajaran dan pengajaran di sekolah tersebut. Okey, seterusnya soalan mengenai rancangan makanan tambahan wajar diberikan kepada golongan berpendapatan rendah. Okey, analisis berkaitan rancangan makanan tambahan wajar diberikan golongan yang terdiri daripada golongan berpendapatan rendah. Kita dapat lihat di sini jadual dan contoh sebanyak 13 orang responden guru iaitu 43% berasa sangat setuju bahawa rancangan makanan tambahan wajar diberikan kepada golongan tersebut. Okey, terdapat juga 12 orang responden guru iaitu 40% berasa setuju RMT diberikan kepada golongan berpendapatan rendah. Kita dapat lihat di sini majoriti responden guru di sekolah tersebut bersetuju RMT wajar diberikan kepada golongan tersebut kerana murid di sekolah tersebut tidak memperoleh makanan yang seimbang dan tidak bersarapan pagi di rumah kerana mereka kesulitan
Keuangan. Dengan adanya rancangan makanan tambahan ini, mereka akan memperolehi zat makanan yang seimbang dan memenuhi keperluan harian mereka. Soalan yang seterusnya adalah kadar makanan RMT mencukupi dan memenuhi keperluan murid. Melalui catatpan ini, kita dapat lihat sebanyak 63.3% responden menyatakan setuju dengan kadar makanan rancangan makanan tambahan ini mencukupi dan memenuhi keperluan murid. Hal ini demikian kerana ia sangat penting untuk keperluan aktiviti harian pelajar sepanjang hari. Namun demikian, sebanyak 10% responden menyatakan kurang setuju dan tidak pasti mengenai kadar makanan RMT mencukupi dan memenuhi keperluan murid. Seterusnya ialah murid memberikan tumpuan kepada pembelajaran dan pengajaran dalam kelas. Seperti yang kita dapat lihat, hanya 40% responden menyatakan sangat tidak setuju mengenai murid memberikan tumpuan kepada pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Hal ini demikian kerana untuk memberi tumpuan di dalam kelas, pelajar itu sendiri perlu mengubah sikap mereka supaya menjadi lebih fokus dan bukan dari segi pemberian makanan tambahan ini. Manakala 16.7% menyatakan setuju dengan adanya rancangan makanan tambahan ini, pelajar akan memberikan tumpuan di dalam kelas dan dalam pembelajaran dan pengajaran dalam kelas kerana mendapat bekalan makanan yang mencukupi sebelum sesi pembelajaran bermula. Seterusnya adalah dapatan kajian daripada ibu bapa. Soalan yang telah kami kemukakan ialah, adakah ibu bapa bersetuju dengan adanya rancangan makanan tambahan anak mereka akan lebih bersemangat? Berdasarkan jadual 11 dan catatpan di hadapan, kita dapat lihat sebanyak 13.3%, itu kira-kira dalam 4 orang sahaja yang mengatakan mereka kurang setuju dengan adanya program rancangan makanan tambahan ini. Anak mereka lebih bersemangat ke sekolah. Seterusnya adalah 10%, iaitu kira-kira 3 orang mengatakan tidak pasti dengan kenyataan ini. Seterusnya adalah 43.3%, kira-kira 13 orang setuju dengan adanya rancangan makanan tambahan ini. Anak mereka akan lebih bersemangat ke sekolah. Dan seterusnya adalah sangat setuju, lebih kurang 33.3%, iaitu 10 orang yang mengatakan sangat bersetuju dengan adanya program rancangan makanan tambahan ini. Anak mereka akan lebih bersemangat ke sekolah. Okey, di sini saya dapat simpulkan dari data yang kami perolehi, ramai ibu bapa berpendapat mereka setuju dan sangat bersetuju yang bahawa rancangan makanan tambahan ini membuatkan anak mereka bersemangat ke sekolah. Hal ini kerana makanan yang disediakan di sekolah kebangsaan Bunga Raja ini yang disediakan oleh pihak kantin sedap, dan mereka merasa seronok ketika makan bersama-sama kawan mereka yang lain. Selain itu, mereka juga menerima bantuan air kotak susu sekolah melalui program susu sekolah. Seterusnya adalah soalan dengan adanya rancangan makanan tambahan membantu mengurangkan bebanan ibu bapa. Kita dapat lihat sebanyak 3.3%, iaitu seorang sahaja yang kurang setuju bahawa rancangan makanan tambahan membantu mengurangkan beban ibu bapa. Seterusnya adalah 16.7%, kira-kira 5 orang sahaja yang tidak pasti. Seterusnya 26.7% bersetuju, dan selebihnya boleh kita lihat
majoriti 53.3%, kira-kira 16 orang ibu bapa berpendapat bahawa mereka sangat bersetuju dengan adanya rancangan makanan tambahan membantu mereka mengurangkan beban ibu bapa. Hal ini disebabkan kalau kita lihat data belakang ibu bapa di sekolah kebangsaan di negara ini, mereka berpendapatan rendah dan mempunyai anak yang ramai. Jadi mereka terpaksa menampung pembelanjaan dari segi makanan, pakaian, duit sekolah. Jadi dengan adanya program rancangan makanan tambahan ini, mereka berpendapat mereka mampu menjimatkan pembelanjaan makanan di sekolah. Okey, seterusnya. Okey, bagi soalan R&D iaitu mengendalikan kadar sopan santun, disiplin, bahasa serta amalan-amalan berkaitan kebersihan selepas dianalisis sebanyak 13.3% menyatakan kurang setuju, 20% respon daripada ibu bapa mengatakan tidak pasti, 26.7% mengatakan setuju dan 40% mengatakan sangat setuju tentang persoalan ini. Hal ini menunjukkan responden ramai memilih sangat setuju. Melalui R&D dapat menerapkan nilai sopan santun, disiplin bahasa dan menjaga kebersihan dalam kalangan pelajar kerana pada waktu pagi pihak sekolah telah menetapkan waktu pengambilan makanan dengan makanan tambahan ini dan menyebabkan pelajar akan menepati masa untuk mengambil makanan tersebut. Selain itu, ketika pelajar ingin mengambil rancangan makanan tambahan, mereka dikehendaki beratur dan boleh membentuk disiplin dalam diri mereka. Oleh itu, murid akan mengaplikasikan sifat sopan santun dan disiplin ini ke dalam kehidupan mereka. Okey, untuk soalan rancangan makanan tambahan memberikan makanan tambahan yang berzat dan dapat mengimbangi pengambilan zat-zat harian pelajar. Dan selepas dianalisis menyatakan 6.7% responden menyatakan sangat tidak setuju, 10% menyatakan kurang setuju, 30% menyatakan tidak pasti, 20% menyatakan setuju dan 33.3% mengatakan sangat setuju. Daripada soalan ini yang dapat kita simpulkan ramai responden mengatakan sangat setuju mengenai soalan ini. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan makanan yang mengandungi karbohidrat, protein dan serat menjadi keperluan murid. Contohnya, setiap pagi murid-murid akan dibekalkan seperti telur dan roti untuk pada waktu pagi dan pada waktu untuk sarapan. Dan pada waktu pagi, pelajar dibekalkan dengan makanan seperti nasi paprik, Milo dan ikan. Makanan tersebut mengandungi nutrisi yang secukupnya untuk belajar. Cadangan dan penambahbaikan mutu rancangan makanan tambahan. Yang pertama, perbaikan menu. Sebelum ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan 20 menu kepada sekolah dan pihak sekolah perlu memilih daripada 20 menu tersebut kepada 10 menu sahaja. Dan 10 menu tersebut digunakan sepanjang tahun sehingga habis persekolahan telefon tersebut. Oleh itu, pihak Kementerian KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia perlu menukar menu-menu tersebut setiap bulan agar pelajar tidak merasa jemu dan selalu pergi
makan makanan rancangan makanan tambahan. Okey, rancangan yang kedua, pemilihan pelajar perlu lebih sistematik dan tidak bias. Daripada soal CD menunjukkan ada segelintir pelajar yang dari berpendapatan 4,000 dan tanggungan keluarganya 1 atau 2 orang sahaja mendapat bantuan RMP ini. Hal ini menunjukkan sepatutnya pelajar yang menerima RMP mestilah dari keluarga yang berpendapatan bawah daripada 400, dan pelajar yang mendapat yang dari berpendapatan 4,000 sepatutnya tidak boleh menerima bantuan ini. Oleh itu pihak sekolah perlu berhati-hati dalam pemilihan pelajar yang menerima bantuan ini agar pelajar yang sepatutnya menerimanya tidak tercicir. Okey, yang ketiga, tanda kehadiran pelajar yang makan rancangan makanan setiap pagi, rancangan makanan tambahan setiap pagi. Setiap pagi, guru-guru yang menjaga RMT ini perlu mengambil kedatangan pelajar yang hadir makan makanan ini dan memberi ganjaran kepada pelajar yang sentiasa hadir agar mereka lebih bersemangat untuk hadir makan makanan rancangan makanan tambahan ini. Dan cadangan yang terakhir, ceramah tentang kepentingan makanan berkhasiat. Jadi kat sini pihak sekolah perlu menjemput pihak daripada klinik atau pihak kesihatan untuk memberi ceramah tentang kepentingan makanan berkhasiat. Apabila mereka mengetahui berapa pentingnya makan makanan berkhasiat, mereka akan lebih bersemangat untuk makan makanan rancangan makanan tambahan RMT tersebut. Sebagai kesimpulannya, kita dapat lihat yang program rancangan makanan tambahan ini sangat baik, terutamanya bagi pelajar yang datang dari golongan yang berpendapatan rendah. Pemilihan pelajar dengan cara yang sistematik serta tidak bias membantu golongan ini menjadi lebih efisien dan sistematik, dan melalui program ini memberikan peluang kepada pelajar untuk mendapatkan sumber pemakanan yang sihat dan seimbang serta mendapatkan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badan.